Got it. Ada dia tulis tu, the meeting is being recorded. Semua tekan got it. Jangan tekan leave meeting, nanti akan keluar semua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa dia Kak Ti? Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu lahul hamdu wal minna wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta semua siapa yang tak cakap mutekan sound. Baik, bersyukur alhamdulillah. Pada pagi ini kita bersiaran pula, dari semalam kita bersiaran dah. Pagi ini kita langsung lagi bersiaran, turut 2 hari. Okey, untuk yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Jadinya sebelum saya meneruskan program kita pagi ini, kita mulakan dulu dengan hadiahkan Al-Fatihah untuk junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan sahabat, dan juga kepada para yang ulama semualah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah hadirkan Fatihah ni juga kepada ibu bapa kita, ada yang masih ada, yang masih telah pergi, juga boleh sampaikan kepada saudara terdekat, saudara kita yang telah pergi. Dah hadirkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang sampaikan sikit bacaan doa ini kepada kita, untuk ibu bapa kita lah, dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa lil walidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Seterusnya program ini saya serahkan kepada Ustazah Azlina untuk berselawat pada pagi ni. Selawat kamilah terlebih dulu. Dan Ustazah sila ambil alih. Ustaz pernah guna link hari tu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, semua macam nak okey ke? Dengar suara tak? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Ustaz rehat-rehat Ustaz. Kami selawat Ustaz nah. Tak apa. Okey. Janji Ustaz dah ada. Jadi Ada insya-Allah. Ustaz mute dulu nanti kami ni nah. Okey. Nanti bagi syarat. Okey, bagi yang baru masuk ready, kita baca untuk selawat kamilah dululah no. Untuk ahad yang lainnya cuba buat tanda ni, tanda semua alert. Tanda best, oh terbaik. Alhamdulillah. Jadi siaran semua clear no, jelas no? Okey, Kak Umi pun dah pesan dah. Semua mute. Okey. Bagus, semua bekerja sama. Okey. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hayati akan firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Kita hayati akan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Setiap kali bila mana kita ingin berselawat ke atas baginda Rasulullah, marilah kita bersama-sama melantunkan akan firman Allah, di mana Allah berfirman mula dengan kalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diseru, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam penghormatan kepada baginda. InsyaAllah, mudah-mudahan hari ini kita dapat berselawat kepada baginda Rasulullah. Sependek-pendek selawat kita baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Sepanjang-panjang selawat, kalau kata kita boleh untuk baca selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, selawat Ibrahimiyah ke, apa-apa sahaja selawat Allah. Pandangkan selawat. Di mana salah satu motivasi saya kadang suka kongsikan satu motivasi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya termasuk juga semut
ikan-ikan di lautan, semut yang dalam lubang pun semuanya berselawat. Berselawat kepada siapa? Berselawat kepada orang yang mengajar tentang berselawat kepada orang yang mengajar orang lain tentang kebaikan. Jadinya kita, bila kita dah masuk untuk majlis ilmu kita ni, insya-Allah kita pun sama-sama mengajak Lama ni. kawan-kawan kita. Jam dah. Apa tu? Suara siapa tu? Mute dulu. Ni? Okey. InsyaAllah itulah antara kebaikan selawat. Jom kita akan masuk. Masuk untuk selawat kamilah nah. Sebelum kita selawat kamilah tu, kita baca sikit hayat selawat untuk yang untuk mudah tu, doa untuk mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazla sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazla idza kita sahla. Sekali lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazla idza kita sahla. Ya Allah ya Tuhanku, tiada kesusahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau menghendakinya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil kurabu wa tuqata bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi nafsi bi'adani salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadihi kulli ma numin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafas
ونفس بعدد كل ما يمل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Alhamdulillah. Cukup dah sebelah ya semua? InsyaAllah dah. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita akan panggil untuk Ustaz Farhan masuk no? Untuk tak melengahkan lagi untuk majlis kita pagi ni, insyaAllah. Tahniah semua. Yang mana yang dah masuk tu, yang apa ni, kalau tak pandai buka video tu, bagi tahu. Sebelah tu ada nampak kamera kan? Bagi Ustaz nampak muka kita hak yang main mengaji ni. Tu nampak hitam-hitam je tu. Takut lagi ada hak tak kerti buka video. Video sebelah mic tu ya.
Kok ada atas tilam lagi ke sambil dengar kuliah? Okey, insyaAllah. Tapi Alhamdulillah. Orang Langkawi kita pun sampai dah no, Masya Allah. Yang mana di kejauhan, Masya Allah, insyaAllah. Alhamdulillah. Tafadhal, masykurah. Selamat datang ke Majlis Ilmu. Semua standby nak dengar Al-Quran. Okey, ready dengan Al-Quran insyaAllah. Kita akan panggil Ustaz masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Farhan ada mana? Ada. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah Ustaz kami dah selesai dah untuk selawat Ustaz. Ya. InsyaAllah Ustaz boleh masuk. Ya, Standby dengan Al-Quran. Kami standby dengan Quran Ustaz. ya, okey. Nak baca mula ayat awal. Kita sambung. Ayat yang kita sambung. Ayat 41 muka surat 41. Puasa 41 Ustaz. Ya. Buka surat 41 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Ustazah Lin serta seluruh muslimin muslimat, muslimat yalah. Okey. Yang dihormati Tuan Presiden, Puan Presiden Kap Bidah, serta seluruh ahli jawatankuasa Hawa Mukhlisin, dan juga perempuan yang sudi hadirlah dalam kuliah alam maya kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah hari ini 7 Zulqaidah 1442 Hijrah. Jadi kita dapat bersamalah melalui media sosial ni, iaitu dipakai Zoom apa saya tak tahu. Jadi baru yang duduk ni bisa nak mudah-mudahan Zoom tu yang penting dengar sudah. Clear lah. Saya tak pakai mic ni, okey ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Ya, kau jelas. Bapak nak pergi kerja ni. Ai, sama tu. Ai, orang Langkawi pun dengar jelas okey ya. Wah, nak pergi kerja. Minta maaf lah Ustaz, tak masuk tadi. Macam mana duk Kedah kerja Jumaat? Cuti. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan Al-Quran. Sebelum tu kita baca surah Al-Fatihah dululah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung muka surat 41 ayat 249. Ayat 249. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali. Kita menggunakan kitab Risalah Al-Misbahul Munir ni. Kita sambung kitab Jawi pada muka surat yang ke-6. Kitab Jawi pada muka surat yang ke-6. Kita masih lagi berada pada bab ataupun huraian pertama, iaitu pada pengenalan agama, iaitu di bawah tajuk bermula iman. Bawah tajuk bermula iman, kita sambung kuliah 9 hari bulan 4. 9 hari bulan 4 2021 yang lalu, iaitu baris yang kita sambung yang keempat. Yang keempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baris yang ke-9. Baris yang ke-9 daripada atas. Jumpa tak? Ada tak? Jumpa. Kita Rumi tengoklah muka surat apa. Okey, clear lah. Suara clear. Yang penting suara clear. Clear. InsyaAllah, siapa kena tunjuk tangan best kat Ustaz. Ustaz nampak semua okey lah. Ya. Okey. Okey, clear tak apa. Okey no? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya daripada 6 rukun iman ni, percaya akan segala rasul Allah. Percaya akan segala rasul Allah. Baik. Jadi rukun iman yang keempat ni iaitulah percaya kepada segala rasul. Percaya kepada segala rasul. Sebab tu dia di dalam bab iman, bila sebut dalam bab percaya ni, dia mestilah membawa kepada 100%. Dia sebut dah tu, maknanya mesti kena bawa kepada 100%. Dia tak boleh pegangan yang syak. Syak ni maknanya 50-50. Ataupun zon, 70-30. Ataupun waham, 30-70. Dia mesti kena solid. Mesti kena solid 100%.
Maknanya pegangan yang jazam itu pegangan yang putus. Yang tak ada orang kata membawa kepada ragu-ragu ataupun iya ke betul ke rasanya sungguh tapi itu tak mau. Tapi itu tak mau. Itu maksudnya gitu. Jadi dia kata sini yang keempatnya ialah percaya akan segala rasul-rasul Allah. Kemudian dia tafsir itu, dia syarah tu dia kata dengan maknanya, makna percaya akan segala rasul-rasul Allah ni mengaku putus seseorang di dalam hatinya, hati seseorang. Siapa dia seseorang ni? Seseorang ni ialah orang yang mukallaf. Orang yang ditaklifkan dengan bebanan hukum syarak. Jadi di antara syarat mukallaf tersebut dah dulu, iaitu cukup umur, balighun, kemudian berakal, kemudian tidak buta dan pekak, dan yang keempat sampai seruan Islam. Apabila ada 4 syarat ni membawa kepada kita ni mukallaf. Bila kata mukallaf dalam bab iman, kita mesti pegang pegangan yang putus. Itu maksud dia. Sebab tu iman ni dia hati. Soal percaya kepada apa ni dalam hati. Dia bab-bab pegangan, dia bukan amal. Dia amal zahir ni maknanya perbuatan dalam Islam tu lah. Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi iman ni maknanya habuan hati, makna pegangan dalam hati ataupun disebut sebagai i'tiqad. Disebut sebagai i'tiqad. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Kemudian dia sambung lagi ibarat tu, dia kata dengan tentu sungguh, dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Mana tentu sungguh ada ni, mesti ada. Maknanya tak boleh terima kata tak ada. Kita tak boleh terima kata tak ada. Maksudnya gitu. Tak boleh terima kata Rasul ni tak ada. Dia tak boleh terima. Maknanya mesti ada Rasul ni. Walaupun kita hidup maknanya jauh dah dengan Nabi Muhammad. Bukan takat kita beriman dengan Nabi Muhammad je. Bahkan tu daripada Nabi Adam tu. Saya kita akan detailkan yang kata yang kita kena beriman macam mana, jalan tafsil ke, jalan ijmal ke, berapa semua jumlah rasul apa semua tu. Tapi maknanya kena yakin kata rasul tu ada. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Kemudian dia kata lagi dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu para rasul tu menyampaikan kepada umatnya. Jadi bukan sahaja kita mengaku rasul tu ada, bahkan kita terima pula apa yang dia bawa. Apa yang rasul bawa kepada kita ni kita terima. Kerana apa yang rasul kata, apa yang rasul buat semuanya berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Atau An-Najmi ayat yang ke-3 dan 4. Maknanya rasul ni dia bercakap ataupun dia buat, dia tak ikut hawa nafsu dia. Melainkan apa yang dia kata semuanya berdasarkan wahyu, yakni atas suruhan Allah. Itu maksud dia gitu nah. Baik. Jadi bilangan rasul ni dari segi riwayatnya tidak tetap. Bilangan rasul maknanya tidak tetap. Maka atas jalan selamat kita pegang bilangan rasul ni maknanya ramai. Jumlah yang muktamadnya Allah yang mengetahui. Maksud dia gitu. Dia kena pegang gitu. Maknanya jumlah rasul ni Allah yang mengetahui. Baik. Timbul soalan. Habis tu yang ada yang kata rasul ni 313, 314, 315. Yang tu macam mana? Yang tu dari segi pendapat yang masyhur, bukan muktamad. Sebab pendapat yang muktamad ialah wallahu a'lam, tak tahu berapa. Jadi kalau kata kita pegang secara putus bilangan rasul, aku pegang 313. Contohnya, tiba-tiba bilangan rasul 314. Maknanya kita dah menafikan satu rasul. Kita dah menafikan satu rasul. Ataupun kalau kata kita pegang 315. Pegang 315. Mana 314 contoh. Tiba-tiba 315. Kita dah menafikan dua rasul. Menafikan dua rasul. Jadi maknanya kalau kita nak sebut atas riwayat, atas pandangan yang masyhur, boleh, tak ada masalah. 313 ke, 314 ke, 315 ke. Tetapi bilangan yang muktamad ialah wallahu a'lam. Yang tu tak tahu berapa. Maknanya hanya Allah yang mengetahui. Itu maksud dia nak.
Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-78. Dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Itu dia punya dalil dia yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka, yakni para rasul ni, ada yang kami, yakni Allah ceritakan kepada kamu. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala dah utus beberapa rasul sebelum daripada Nabi Muhammad, dan di antara rasul-rasul ni, ada yang Allah Ta'ala cerita. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad. Kemudian disambung ayat tu, dan di antara mereka, yakni para rasul ni, ada pula yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Jadi ada yang Allah Ta'ala tak habaq. Maka daripada sini, pendapat yang muktamad bilangan rasul ni berapa? Wallahu a'lam. Maksudnya gitu. Adapun 313, 314, 315, yang tu atas pendapat yang masyhur, bukan muktamad. Boleh kita nak pegang, kita nak kata, kalau orang tanya kita berapa jumlah rasul, kita kata 313. Tapi bukan pendapat muktamad. Kerana pendapat muktamad wallahu a'lam. Pendapat muktamad wallahu a'lam. Itu maksudnya gitu, nah. Baik. Jadi dalam bab rasul dan juga nabi, bab rasul dan juga nabi, apa beza? Rasul ni ialah wahyu sampai kepada dia dan dia kena sampaikan kepada umat. Itu makna rasul. Adapun nabi wahyu sampai kepada dia dan tak wajib sampai kepada umat. Itu makna nabi. Jadi bilangan nabi ada yang kata, pendapat yang masyhur kata 124,000. 124,000 bilangan nabi. Tetapi pendapat yang muktamad juga wallahu a'lam. Tak tahu juga pendapat yang muktamad. Itu maksudnya, nah? Baik. Jadi daripada 300 pendapat yang masyhur tadi, 313, 314, 315 bilangan rasul, yang wajib kita kena beriman atas jalan tafsil. Tafsil ni maknanya dengan cara detail. Kalau orang sebut nama Nuh tu rasul ke tak? Kita kena kata ya rasul. Kemudian Isa tu rasul ke tak? Ya rasul. Itu makna kena tahu atas jalan tafsil, atas jalan detail. Maka dia ada 25 orang. Dan 25 orang ni lah yang disebut di dalam Al-Quran. 25 orang ni lah yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian daripada 25 ni, 5 daripada 25 ni dipanggil sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, iaitu siapa dia? Iaitu yang pertamanya Nabi Muhammad, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelimanya ialah Nabi Nuh. 5 rasul ni membawa kepada Rasul Ulul Azmi. Maknanya rasul-rasul yang 5 ni Allah Ta'ala beri ujian kepada mereka yang sangat lebih. Ujian kepada mereka yang sangat lebih. Iaitu Nabi Nuh berhadapan dengan umat dia, kemudian berhadapan dengan keluarga dia, isteri dia tak mau beriman. Sehingga kan dia berdakwah kepada umat dia ni 950 tahun. 950 tahun punya dakwah ada 2 riwayat. Satu riwayat kata belah orang je yang ikut. Satu riwayat lagi kata lebih kurang 80 orang. Maknanya dalam 950 tahun ni tak sampai pun 100 orang yang beriman. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa juga berhadapan dengan umat dia, sehingga umat dia kata dia ni Tuhan. Sehingga umat dia kata dia ni Tuhan. Begitu juga Nabi Musa berhadapan dengan umat dia dan juga Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan umat dia di kalangan musyrikin Mekah. Kemudian berhadapan juga dengan puak Yahudi dan juga puak Nasara ketika di Madinah. Itu maksudnya gitu, nah. Baik, habis tu. Jadi nak cerita kata dalam bab rukun iman yang keempat ni, mana kita kena pegang, kita kena iktikad bahawasanya Rasul ni ada, kemudian kita kena mengaku segala apa yang Rasul bawa kepada kita semuanya betul. Sebab tu ketaatan Rasul, ketaatan Allah, ketaatan yang mutlak. Dalam surah An-Nisa ayat 59,
ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Sebab tu dalam ayat ni kalimah ati'u hanya ada kepada Allah dan juga Rasul. Jadi ulama tafsir kata ketaatan kepada Allah dan juga Rasul ni adalah ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tak boleh disanggah. Wa ulil amri minkum, ada pemimpin di kalangan kamu, tak ada kalimah ati'u. Sebab tu dengan pemimpin kita boleh taat selagi mana tidak mengajak kita menyuruh kepada kemungkaran. Tapi kalau suruh kepada kemungkaran, kita kena lawan, kita kena bangkang, kita kena bantah. Ataupun kita kena boleh kita kritik ataupun kita bagi pandangan kepada pemimpin. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab kalimah ati'u tak ada pada kalimah pemimpin. Kemudian disambung ayat tu, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Maka apabila berlaku satu-satu masalah ataupun berlaku sesuatu perkara, farudduhu ilallah, maka rujuklah kepada Allah. Apa maksud rujuk kepada Allah? Yakni rujuk kepada Quran war rasul, rujuk kepada Rasul, yakni hadis-hadis Nabi. Jadi nak faham Quran, nak faham hadis-hadis Nabi, maka kena tanya kepada ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah apabila kamu tak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Itu dalam surah Al-Anbiya tu, pada ayat yang ke-7. Itu maksudnya gitu nah. Baik, habis tu yang keempat. Kemudian sambung lagi ibarat tu. Dia sebut lagi sini. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Di dalam hatinya, hati seseorang tu, dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Baik. Jadi dalam bab rukun iman yang ke-6, rukun iman yang kelima, iaitulah percaya tentang hari akhirat. Percaya tentang hari akhirat. Sebab tu dalam soal bangkit kubur ni sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara permulaan hari akhirat ni ialah, kalau kata kita yang hidup ni membawa kepada matilah, disebut sebagai alam barzakh. Sebut sebagai alam barzakh. Kemudian permulaan yang hakikinya ialah ketika dunia ni kiamat. Jadi bagi kita orang yang beriman, bahawasanya satu hari dunia ni akan dibinasakan oleh Allah. Akan dibinasakan oleh Allah, iaitu dengan kedatangan kiamat. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Sebab tu dia sebut sini, yang kelimanya percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya, hati seseorang tu, dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlaku. Bila-bila masa akan datang berlaku. Sebab dalam bab kiamat ni kita tak tahu bila. Cumanya dalam hadis-hadis sebut tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat ni, kalau tanda kecil ni boleh membawa kepada semua dah berlaku. Cuma kita menantikan tanda-tanda yang besar sahaja. Walau bagaimanapun persediaan kita untuk menghadapi kiamat ni bukan hanya kiamat yang besar, bahkan kiamat yang kecil. Apa dia kiamat yang kecil? Iaitu saat kematian kita. Sebab tu dalam Quran juga sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Thumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Yang tu dipanggil kiamat yang kecil. Kemudian Nabi sebut dalam hadis dia ialah hendaklah kita buat persiapan sebelum kematian kita. Buat persiapan sebelum kematian kita. Baik. Jadi dalam bab kiamat ni dia di antara satu benda yang kita tak tahu. Sebab tu dia ada beberapa perkara yang kita tak tahu benda ni berlaku ataupun tidak. Ada benda ni bila nak berlaku. Maksudnya gitu. Jadi disebut dalam surah Luqman pada ayat 34. Boleh tengok dalam surah Luqman, surah yang ke-31 pada ayat 34, ayat yang terakhir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni beberapa perkara yang manusia tak tahu.
Beberapa perkara yang manusia tak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang bermaksud sesungguhnya Allah hanya pada sisinya, sisi Allah sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Sebab tu nak berlaku kiamat ni hanya Allah yang mengetahui. Cuma bagi kita orang yang beriman, kita kena percaya hari kiamat ni pasti berlaku. Jangan duk main ragu-ragu. Ya ke ada kiamat ni? Pasal aku tak ada dunia ni macam ni. Dia buat lagu tu. Tak boleh. Kita mesti yakin adanya hari kiamat. Sebab tu kata ulama yang kata kiamat ni terbahagi kepada tiga. Tiga. Kiamat besar ialah kiamat dihancurkan bumi ni lah. Hancurkan bumi ni. Kemudian kiamat pertengahan. Kiamat pertengahan ataupun kiamat pertengahan ialah kita dimatikan. Kemudian kiamat kecil apa dah? Kiamat kecil ialah tak dengar video pula lah. Kiamat kecil ialah kita tidur. Waktu kita tidur tu pun merupakan kiamat juga. Merupakan kiamat juga. Tapi kiamat yang kecil. Tu maksudnya gitu nah. Jadi nak cerita kata hanya Allah yang mengetahui bila berlaku kiamat. Tu satu. Kemudian dan dialah yakni Allah yang menurunkan hujan. Dalam bab hujan pun manusia tak tahu. Sebab tu dia ada satu lagu tu, mendung tak bererti hujan. Tu lagu siapa tu? Lagu Ella dengan Daddy Doreh. Mendung tak bererti hujan. Maknanya tak faham. Apa tu? From Yati. Maknanya dengar ke tak tu? Suara? Okey ke tak? Sangkut buat lain. InsyaAllah Ustaz, okey. Cuma kami akan layan dia punya masalah. Ustaz boleh continue. Okey, tak apa. Saya terus no. Jangan masa. Okay. Suruh Ustaz je lah. Okey. Baik. Jadi yang keduanya makna waktu hujan ni kita tak tahu. Kadang-kadang tengok cuaca mendung. Kadang-kadang cuaca mendung. Tapi belum tentu hujan. Tu maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Maknanya dalam kandungan ibu tu. Mana kita boleh scan ni boleh scan lelaki ke perempuan, tapi belum tentu lagi yang keluar tu lelaki ke perempuan. Ni semua ni dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebut lagi, dia kata dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan esok. Maknanya kita boleh rancang. Kita boleh rancang. Esok ni nak buat apa? Saya lagi habis kuliah ni nak buat apa? Nak pergi beli nasi kandar, kuih ke apa ke? Kita boleh rancang. Tapi benda yang berlaku tu bukan dalam pengetahuan kita. Kita tak tahu. Itu maksud dia. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ini satu lagi. Benda yang kita tak tahu. Kita duduk di Kulim, kita duduk di Bagan Serai, duduk di Selangor. Belum tentu lagi kita mati di situ. Tak tahu lagi. Maknanya kita meninggal di mana. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Jadi maknanya di antara 5 perkara ni semua dalam pengetahuan Allah, termasuklah hari kiamat. Cuma nak cerita kata dalam bab iman ni, bagi kita orang yang beriman, kita kena yakin bahawasanya hari kiamat tu pasti berlaku. Bila datang tu dia pasti akan mai. Cuma kedatangan tu kita tak tahu bila. Dia panggil apa sini? Di sini dia panggil perkara yang wajib aridi. Perkara yang wajib aridi. Benda yang wajib datang. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Sebab tu begitu juga dalam soal bangkit kubur. Soal bangkit kubur ni makna dah tetap dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mati dulu atau mati kemudian. Tapi bila bab bangkit semula kubur ni dia tetap sama. Dia tetap sama. Dia tak serupa kita meninggal di dunia. Ada dulu, ada kemudian. Jadi kalau kita tengok dari segi tertibnya, maknanya waktu kita mai di dunia ni dia ikut tertib. Saya dah cerita dalam bab qada lah. Dia ikut tertib.
Mana mak dulu, ayah dulu, tok wan dulu, kemudian abang kita, kak kita, lepas tu kita, lepas kita adik. Dia ikut tertib. Tapi waktu balik, waktu nak meninggal, belum tentu. Kadang-kadang pak ada lagi, anak mati dulu. Kadang-kadang cucu mati dulu, tok wan ada lagi. Tapi dalam bab bangkit kubur sama. Dalam bab bangkit kubur sama. Disebut dalam surah Az-Zumar pada ayat 68. Wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang bermaksud, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Maknanya ada perkara yang tidak mati. Yang tak mati ni makna dengan sebab aridi. Bukan makna dia hakiki tak. Makna semua ni benda yang baru. Kadang-kadang makna dia qadim. Makna benda yang baru. Tapi tak dimatikan oleh Allah. Dia ada awal. Tapi dia tak ada akhir. Contohnya macam syurga, neraka. Itu maksud dia gitu. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu untuk ke mana. Ke mana mereka nak pergi ataupun menanti keputusan. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Itu yang kelima. Kemudian sambung lagi ibarat tu, dia kata lagi. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar ni. Dia kata dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia, akan qada tu oleh Allah Ta'ala dengan iradah, yakni dengan sifat perkehendaknya. Dengan sifat perkehendaknya. Baik. Jadi dalam bab beriman yang keenam ni, mana kita kena percaya dengan qada dan juga qadar Allah. Jadi qada ni makna ketentuan yang Allah Ta'ala dah menetap. Dah menetap, iaitu melalui iradah. Sebab tu Allah Ta'ala menentu dengan sifat iradah. Mana menentu ni, mana menentu sedia kala. Maknanya menentu sedia kala. Dipanggil apa? Kalau takluk, dipanggil takluk tanjizi qadim. Takluk tanjizi qadim. Maknanya sedia kala dah Allah Ta'ala menentu. Apa-apa yang berlaku kepada kita hari ini dah ditentu dah oleh Allah. Jadi bila Allah Ta'ala zahirkan, maknanya baru kita tahu. Maka di situ disebut apa? Disebut takdir. Disebut takdir. Jadi dalam bab takdir maknanya takluk qudrat tanjizi hadis. Tadi maknanya apa ni sifat iradah, maknanya menentu sedia kala, dipanggil takluk tanjizi qadim. Kemudian bila berlaku perkara tu, bila berlaku zahir perkara tu berlaku, maka dipanggil takluk qudrah yang tanjizi hadis. Contoh apa? Contoh begini mudahnya. Contoh mudahnya gini. Dia dalam bab kuliah kita hari ini ni, kita pun tak sangka ni nak boleh buat online macam ni. Kita tak sangka. Tak sangka boleh buat online macam ni. Cuma memanglah kita atas ikhtiar kita lah. Download Zoom apa semua tu, kemudian duk rancang apa semua tu. Sedangkan perkara ni dah ditentu dah oleh Allah. Mana dah tentu dah sedia kala dah. Sekian hari bulan. Contohnya hari ini 18 hari bulan. 18 hari bulan, pukul 10 pagi, kita yang berada di Zoom kuliah ni, maknanya ada berada di Zoom kuliah. Jadi perkara ni dah tentu dah dulu lagi, sedia kala Allah Ta'ala menentu dengan iradah dia. Maknanya atas kehendak dia. Belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Itu dia panggil apa? Dia panggil takluk tanjizi qadim. Itu maksud dia. Baik. Kemudian bila sampai waktu ni, saat ni, 18 hari bulan 6, pukul 10 pagi, kita sekarang berada di apa ni kuliah Zoom ni, mana dalam apa live ni. Bila berlaku ni, dia panggil takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis. Tu maksudnya gitu nah. Jadi kalau kata contohnya ginilah, kita nak buat satu bangunan. Sebelum buat tu kita tentu dah nak buat bangunan tu, kita plan dah.
Kita plan dah nak buat berapa kaki, berapa kaki, berapa apa semua. Katalah 20 kaki, 20 kali 50 contohlah. 20 kali 50. Kiralah berapa semua jumlah. Lepas tu lah ni kalau buat rumah sekaki lebih kurang RM110. Tu murah tu. Bila RM110, lepas tu kali tengok berapa kaki tadi. Kita tengok ada RM160,000. 160 tu kita plan. Maknanya belum jadi lagi. Benda zohir belum ada. Tapi dalam penentuan dah ada. Kemudian kita pun buat benda tu. Kita buat maknanya sebagaimana yang kita plan tu maka jadi. Cumanya beza yang kita plan dengan Allah Taala plan ni, Allah Taala plan, Allah Taala kehendak berlaku macam tu akan berlaku macam tu. Tetapi bagi kita ada doa kata rancang. Rancang nak buat rumah gini. Tapi kadang-kadang bila kita dah buat dia jadi lain pula. Tengok pintu ni pun tak kenal lah, tengok rumah pintu kawan tu lawa, tukar pintu lain. Jadi kos lain lah. Jadi tak sama. Jadi nak cerita kata yang Allah Taala tentu di sedia kala tu, maka bila zahir tu sama. Sini dia panggil apa? Sini dia panggil qada mubram. Qada yang tak boleh diubah. Qada yang tak boleh diubah. Tu maksud dia gitu. Jadi kita akan urailah dia ada qada muallaq, qada yang boleh diubah. Tu maksud dia. Okey. Habis hado. Kemudian sambung lagi ibarat tu. Dia sebut lagi dan makna qadar itu takdir Allah. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Yakni kudrat mana sifat berkuasa yang ada pada Allah. Sifat berkuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna berlaku tu atas kudrat. Maknanya atas kudrat iradah. Maknanya sifat berkuasa dan berkehendak yang ada daripada yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Kemudian dia kata lagi, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus. Jadi dalam bab percaya dengan qada dan qadar ni, beriman dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Akan bahawa segala perkara yang berlaku. Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan menjadi ya Allah akan perkara baik dan jahat. Baik. Maksudnya gini. Dia dalam i'tiqad kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap baik buruk semuanya daripada Allah. Setiap baik buruk semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai hamba, kita kena usaha ikhtiar. Dan usaha ikhtiar kita tu tak memberi bekas. Yang memberi bekas, yang memberi keizinan atas satu perkara berlaku, semuanya atas kehendak Allah. Tapi kita kena ikhtiar. Ikhtiar. Mana kita kena usaha. Usaha kepada kebaikan. Usaha benda yang baik. Benda yang baik kita kena cari, yang buruk kita kena cuba elak. Tapi kalau kata nak jadi juga hak tak elok, nak jadi juga ya hak buruk, maka tu ujianlah kepada kita, maknanya semua tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu maksud dia gitu. Habis itu kadang-kadang ada yang orang duk kata yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya. Tu macam mana? Dia dari segi hakikatnya baik buruk semua daripada Allah. Habis itu yang kita kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya, yang tu dia panggil dari segi adab. Kita ni bercakap dari segi adab. Sebab yang buruk tu dari segi hakikatnya memang daripada Allah juga, tapi kita tak sandarkan kepada Allah. Kita sandak kepada diri kita. Sandak pada diri kita, lemah diri kita ni. Tu maksud dia. Jadi salah kan cakap tu? Tak salah. Maknanya tak salah. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Kemudian dia sebut lagi sini. Sebab tu dia kata sini, dia kata dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya
dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan dengan menjadi ia Allah akan dia. Akan perkara baik dan juga buruk tu. Tu maksudnya gitu. Baik. Jadi kalau kita tengok dalil, di antaranya dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Ambil pertengahan ayat yang kedua. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut thumma qada ajala. Thumma qada ajala. Dia ada awal lagi ayat tu. Jadi ayat awal dia, saya nak tengok ayat awal dia huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Jadi kita tengok thumma qada ajala. Apa dia thumma qada ajala ni? Maksud dia ialah kemudian telah mengqadarkan. Kemudian telah mengqadarkan, yakni menetapkan Allah. Yakni menetapkan Allah akan ajal seseorang. Akan ajal seseorang. Maknanya daripada lahir hingga mati ni. Maknanya Allah Ta'ala dah menetap dah. Tetapi kita tak tahu tarikh mati kita. Sebab tu kalau kita tengok dari segi kalimah dulu, kalimah summa ni makna kemudian. Summa ni makna kemudian. Okey, bila kata kemudian, adakah maksud buat dulu baru Allah tetap? Adakah maksud buat dulu baru Allah Ta'ala tetap? Tadi kita sebut maknanya apa ni yang kata sifat qudrah, sifat perkehendak. Apa ni iradah, maknanya takluk tadjizi qadim. Bila kata takluk tadjizi qadim ni makna sedia kala. Bila kata kemudian ni makna seolah baru. Jadi kok mana ayat ni? Sebab tu dia perlu kepada perbahasan ulama. Jadi makna summa makna kemudian. Kemudian sebab tu disebut tadi kerana qada jika ibarat takluk iradah ianya tanjizi qadim. Ianya tanjizi qadim. Maknanya menentu sedia kala dah oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kata kita sebab tu jika qada tilik kepada takluk iradah, kalimah summa dia panggil tartib zikri. Dia panggil tartib zikri. Apa dia tartib zikri? Tartib dari segi sebutan saja. Dari segi sebutan. Adapun dari segi pelaksanaan sedia kala. Pelaksanaan sedia kala. Sebab tu setengah ulama kata pula qada dengan makna menzahir barang yang telah takdir. Qada maknanya menzahir barang yang telah takdir. Jadi bila kata menzahir makna baru. Jadi kalau kata menzahir makna baru, dia masuk pula dalam kaedah dia panggil takluk qudrah yang tanjizi hadis. Dia ada beza sikit tu. Namanya takluk ni dah pening. Maknanya takluk qudrah yang tanjizi hadis. Ni yang dia kena tolong dengan kaedah usul ni. Kena tolong dengan kaedah usuluddin. Macam contohnya ginilah. Kita dulu seorang. Kemudian nikah dapat anak. Maka anak tu kemudian daripada kita. Makna kemudian ni makna mengqadarkan, makna menzahirkan barang yang ditakdirkan oleh Allah yang kemudian daripada kita. Sedangkan anak tu dah tetap dah oleh Allah sejak kala lagi. Kemudian bila kata menikah, sebab menikah dapat anak, kemudian dizahirkan benda yang ditakdirkan. Tu dipanggil takluk tanjizi hadis. Adapun takluk tanjizi qadim dah menetap sedia dah. Kita dapat anak apa-apa semua tu. Semua tu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Sebab tu apa ni ada tanya apa? Jadi tak apalah sebab tu kita kata tadi barang ditakdirkan oleh Allah kemudian daripada kita. Seperti anak kita kemudian daripada kita. Adik kita kemudian daripada kita. Yang ni dipanggil kemudian sungguh. Maknanya apa? Tertib hissi. Adapun qada ibarat ibarat takluk iradah tak boleh kata kemudian. Sebab apa? Sebab dia sedia kala. Habis tu sebut summa juga dalam ayat tadi. Makna kemudian. Sebab tu summa di sini maknanya tartib zikri, tartib dari segi sebut saja. Bukannya benda baru. Kan benda baru. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Habis tu. Sebab tu summa qada ajala. Allah menetapkan umur seseorang tak sama. Jadi waktu balik tak sama, tak ada tertib. Dia tak sama waktu mai. Waktu mai dia ada tertib. Dia sebutlah tadi. Tok Wan dulu, lepas Tok Wan, pok kita, mak kita, abang kita, kak kita, lepas tu adik kita. Kita menikah pula, mai anak-anak pula, lepas cucu pula. Tu dia ikut tertib. Waktu balik dia tak ikut tertib.
Kadang-kadang anak mati dulu, mak pak ada lagi. Kadang-kadang cucu mati dulu, tok wan ada lagi. Tu maksud dia gitu nah. Jadi sebab tu perkara mati ni tak ada siapa pun yang tahu. Jadi bila Allah Taala bagi tahu, kita akan jadi serabut pula. Sebab tu Allah Taala pesan dalam Quran, mati itu pasti. Kemudian Nabi pesan, buatlah persediaan ataupun bekalan untuk menghadapi kematian. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Jadi nak faham kata qada dan qadar ni maknanya semua perkara ditentukan oleh Allah. Tentu oleh Allah. Habis tu yang kata ada yang panjang umur dengan sebab sedekah, panjang umur dengan sebab hubung silaturahim tu macam mana pula? Jadi yang tu dipanggil qada mu'allaq, qada yang boleh diubah. Qada yang boleh diubah. Sebab tu Allah Taala dah menetap secara putus berapa tahun kita nak hidup. Berapa bulan kita hidup, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Di sini dia panggil apa? Dia panggil qada mubram, qada yang tak boleh diubah. Contoh dalilnya disebut dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat dan tidak dapat memajukan walaupun sesaat. Apa makna sini? Maknanya sini jangan kata nak lebih berjam-jam. 1 second pun tak boleh. Ataupun nak minta mati awal pun tak boleh. Di sini dia panggil qada mubram. Itu maksud dia mana tak boleh diubah. Kemudian dia ada pengecualian. Dia ada pengecualian. Contohnya kita hubung rahim panjang umur. Hubung silaturahim asbab panjang umur. Tadi kata tak boleh panjang umur. Ini macam mana boleh panjang umur pula? Di sini dia panggil qada mu'allaq. Qada yang ditaklikkan, maknanya yang digantung. Contoh satu orang ni kalau kata dia buat amal ni umur dia 80 tahun. Tetapi secara putusnya umur dia 60 tahun. Ada perselisihan tak? Jawab dia tak ada. Kenapa? Kalau kata umur dia 80, asbab dia buat amal. Tetapi qada mubram dia 60. Bila sampai umur 60, dia tak rasa nak hubung silaturahim. Dia tak rasa nak sedekah. Maka Allah Ta'ala matikan dia. Itu maksud dia gitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang pakai baju kalih peluru lah. Dia pakai baju kalih peluru. Masa pakai, kena peluru tak jadi apa. Tiba-tiba hari yang kata takdir dah sampai tu, dia tak pakai baju kalih peluru tu. Puk, kena tembak, mati. Sebab apa tu? Sebab takdir Allah. Kita tak boleh lepas. Takdir Allah kita tak boleh lepas. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jadi mulaqikum ni kata ulama, dia mai dengan cara tiba-tiba. Dia mai dengan cara mengejut. Dia sebut selalu dah. Katalah kita pergi mana? Tepi IKEA lah contoh mudah. Kita pergi IKEA tak ada habaq pun dekat jiran dan sebagainya. Tiba-tiba jumpa jiran di sana. Dia pun tak tahu kita nak pergi, kita pun tak tahu dia nak pergi. Pergi tengok-tengok, terkejut. Loh, bagaimana mana? Tu makna mulaqikum. Sebab tu, yang kata kematian ni, dia akan main dengan cara tiba-tiba. Tu maksud dia gitu. Sebab tu dalam bab rukun iman yang 6 ni, mana beriman kepada qada dan qadar, kita kena beriman dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Begitu juga soal rezeki. Soal rezeki ni jika kata hak kita tu dia akan sampai kepada kita. Tu maksud dia. Tambah la ni memang diuji dengan soal rezeki, diuji. Tambah pula hak yang jenis kes pagi makan pagi, kes petang makan petang, yang tak ada pendapatan tetap. Nak kerja tak boleh. Nak kerja tak boleh dan sebagainya. Jadi habis duit simpan mana pun bawa keluar habis lah. Bawa keluar habis. Tinggal dalam bank RM15 lah. Tinggal dalam bank RM15 tu pasal tak boleh nak bawa keluar. Kalau boleh bawa keluar RM15 tu bawa keluar habis. Maknanya diuji. Tapi kalau kata rezeki kita tu maknanya yakinlah. Maknanya dia akan sampai. Dia akan sampai. Contohnya ada satu cerita iaitu berkaitan dengan ahli sufi. Ahli sufi ni orang yang rapat lah, orang yang dekat dengan Allah ni. Jadi dia nak uji, nak tambah keyakinan dalam diri dia.
tentang soal rezeki ni. Dia pun pergi satu jalan yang biasanya jalan tu tak ada orang. Tiba-tiba dia tengok-tengok ada sekumpulan, dia pun ni sesat jalan. Ada sekumpulan untuk sesat jalan. Bila sesat jalan, ahli sufi ni lari daripada orang tu. Lari, kemudian dia pun penat duk relax. Kemudian hak yang geng sesat tadi tu jumpa dia. Dia pun pura-pura buat tak larat. Pura-pura buat letih, buat tak larat tu. Kemudian depa sekumpulan ni pi dekat dia sumbat roti dalam mulut dia. Dia tutup mulut ni. Dia tutup mulut, dia tak mau bagi. Kemudian dia pasar juga suruh makan. Dia ingat dia nak meninggal apa, nak mampus tengok teruk sangat. Duk sumbat sebab lepas duk pasar juga sebab akhirnya dia gelak. Dia gelak depa kata dia ni gila. Dah dia kata aku tak gila, dia kata. Aku saja nak test. Biasanya jalan sini ni tak ada orang. Saja aku nak uji keyakinanku terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya betul lah kalau kata rezeki aku tu kok mana pun sampai juga dekat aku. Jadi roti ni makna hak aku punya sebab tu hangpa paksa masuk dalam mulut aku. Tu ahli sufi lah bagi kita jenis cak ayam ni tak payahlah jenis tu. Maksudnya gitu nah. Baik. Sebab tu balik pada tajuk ni maknanya bab ajar rezeki Allah Taala dah tetapkan. Jadi dia ada istisna dia, pengecualian dia bila kita hubung silaturahim dan sebagainya membawa kepada panjang umur. Begitu juga dengan sedekah dan sebagainya. Dia kait pula dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu atau kama qala. Yang bermaksud hubung rahim tu asbab murah rezeki dan panjang umur. Timbul soalan, bukankah rezeki dah ditetapkan? Bukankah ketetapan umur dah ditetapkan? Jawabnya di sini asbab memudahkan, memurahkan rezeki. Di sini dipanggil apa? Qada mu'allaq. Jadi kena faham lah, ada dua qada mubrah, qada mu'allaq. Jadi bagi kita manusia biasa, kita tak tahu Allah Taala tetapkan kita macam mana. Sebab tu kita harap kepada kebaikan. Sebab tu dalam agama kita, apa saja yang kita buat dia ada doa, dia ada doa. Naik kenderaan, makan dan semuanya ada doa. Kenapa? Kerana kita harap takdir yang baik. Qada yang baik. Tu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian sikit lagi. Sambung lagi, dia kata lagi, inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia orang yang tak percaya segala rukun iman ni. Ia kafir. Maknanya maka adalah ia yang tak percaya kepada segala rukun iman ni kafir, tidak dinamakan dia orang yang beriman. Jadi bagi orang yang meragui, yang tak percaya, yang tak pegang dengan satih-patih ni, dalam bab rukun iman start daripada percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Kalau kata tak percaya dengan satih-patih, maka membawa kepada kafir. Sebab tu dia kata tidak dinamakan dia, yakni orang yang tak percaya dengan rukun iman ni orang yang beriman. Kerana apa? Firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini An-Nisa ayat 136 yang bermaksud artinya, dan barang siapa kafir ia, yakni kufur, maknanya tak percayalah, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sungguhnya sesat ia orang tu akan sebagai sesat yang jauh. Akan sebagai sesat yang jauh. Tu maksudnya gitu lah. Baik, habis tu. Kemudian tanda situ kita sambung. Tanda itu. Nanti kita sambung bermula ihsan. Bermula ihsan. Adalah tanya tak? Okey, kepada siapa yang ingin tanya soalan pada Ustaz, insya-Allah boleh berikan mic.
Ada sebarang soalan. Nak tanya tak? Udah tak takluk. Ada soalan? Siapa tanya? Saya sembang, saya nak tak ubah masuk kitab kedua. Oh, tujuh tu. Tak boleh tanya. Apa dah? Teruja. Tujuh. Ada soalan? Ada Ustaz Ada. nak pindah ke Ada soalan Ustaz. Ha? Assalamualaikum. Ya, sila. Ah, Sila. saya nak tahu Ustaz apa makna takluk. Kataan takluk tu. Takluk ni maknanya yang digantung. Macam taklik tu lah, taklik. Dia gantung. Ada taklik tu lah yang digantung. Jadi maknanya apa dia kata tadi? Takluk tanjizi qadim. Mana tanjizi qadim ni maknanya yang dah sedia kala, yang dah menentu, dah sedia kala, dah tentu dah benda tu. Belum berlaku lagi. Tapi dah tentu dah, sedia kala dah. Kemudian bila sampai dia satu waktu yang ditetapkan. Contoh macam hari ni kita kuliah hari ni dah ditetap sedia kala dah oleh Allah Taala. Bila sampai dia hari ni 18 hari bulan, pukul 5.30 maka berlaku benda ni. Bila berlaku dia panggil takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis. Tu maksudnya gitu dah. Benda takluk tu mana yang digantungkan. Yang ditaklik tu takluk tu. Maksudnya. Terima kasih. Ya, mudah faham itu dah. Mudah faham itu. Tu ada apa lagi? Tanya lagi. Ada tak? Ada tak masuk tafsir sikit ya? Terima kasih. Baik Ustaz. Ya, Sama boleh. Terima kasih Ustaz. boleh ya semua? Nak tanya lagi? Betul. Ada ke Ustaz masuk tafsir lah. Ya, okey. Kita sambung muka surat 18. Kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama, muka surat 18. Muka surat 18 itu baris yang kedua. Baris yang kedua masih lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 51 ni Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa. Panggil Nabi Musa untuk bermunajat di Bukit Tursaina tu selama 40 malam, iaitu mengambil kitab Taurat. Mengambil kitab Taurat. Jadi hikmah mengambil kitab Taurat ni ialah untuk amal. Kamu tu dia rujuk kepada puak-puak Yahudi Bani Israel ni supaya amal isi kandungan kitab Taurat tu. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sambung lagi ayat tu dia kata, "Tsumma takhadtumul ijla min ba'dih." Kemudian kamu, yakni Nabi Bani Israel itulah, puak-puak Yahudi itu ambil akan ajal. Ajal tu maknanya anak lembu, patung anak lembu. Jadi dia tafsir itu dia kata gambar anak lembu, maknanya patung lah, patung anak lembu yang ditempa. Maksud yang ditempa, yang dibuat ataupun yang diukir akan dia akan patung anak lembu ni oleh Samiri. Oleh Samiri. Samiri ni maknanya satu orang yang dengki dengan Nabi Musa ni. Yang dengki dengan Nabi Musa ni sebab dia tengok Nabi Musa ni banyak pengikut. Jadi dia cari jalan. Dia cari jalan macam mana
nak bagi orang tak mau ikut Nabi Musa, ikut dia. Jadi dia buat patung anak lembu. Dia buat patung anak lembu daripada emas perak. Kamu sembah perbuat Tuhan daripada kemudian pergi Musa kepada tempat janji kami. Maksudnya ialah waktu Nabi Musa tinggalkan mereka ni selama 40 malam nak munajat ambil kitab Taurat ni, mereka buat benda pelik iaitu pergi sembah patung anak lembu. Nak pergi sembah patung anak lembu yang ditempa, yang dibuat oleh Samiri tu lah. Sini dia kata ditempa, dibuat oleh daripada emas dan perak. Mereka ambil, mereka buat sebagai Tuhan. Tu maksud dia. Kemudian sambung ayat tu. Wa antum zalimun, dan bermula kamu itu zalim sekalian kerana hantar kamu akan ibadah kamu bagi lain Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata perbuatan mereka ni zalim lah. Sebab apa? Sebab mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kalau kita tengok kalimah la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan. Ilah tu maknanya yang berhak disembah. Ilah makna yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah Ta'ala je. Yang berhak disembah, yang kena sembah ni hanya Allah saja. Tak boleh orang lain, tak boleh selain daripada Allah. Itu makna ilah. Adapun Rabb makna Tuhan juga, Tuhan yang menjadikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan. Sebab tu kalimah Rabb dan kalimah ilah. Kalimah Rabb dengan kalimah ilah ni makna Rabb Tuhan yang menjadikan, ilah Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Jadi mereka dah sembah selain daripada Allah. Kerana kita kena ingat, dia start daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Rasul-rasul ni semua mengajak mentauhidkan Allah yang esa sama. Dia beza dari sudut syariat saja. Dari sudut syariat berbeza. Zaman Nabi Adam lain, zaman Nabi Musa lain, zaman Nabi Isa lain, zaman Nabi kita yang ada hari inilah. Mana dari segi sudut syariat berbeza. Dari bab mentauhidkan Allah sama. Semua rasul-rasul ni mengajak mentauhidkan Allah yang esa. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Jadi bila depa ambil selain daripada Allah, depa ambil patung anak lembu ni perbuat Tuhan, maka depa ni wa antum zalimun, dan bermula kamu itu zalim sekalian. Termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim kerana hantar kamu akan ibadat kamu bagi lain Allah. Jadi mana pisbah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu nah. Kemudian sambung lagi ayat 52. Thumma afawna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maaf. Kemudian kami, yakni Allah, maaf, yakni memberi keampunan. Maaf, beri keampunan daripada kamu, dosa kamu, kemudian daripada yang demikian itu. Ni yang kata Allah Ta'ala ni, dia maha pengampun, lagi maha penyayang. Walaupun dah buat satu perkara, kesalahan yang besar, melakukan kezaliman yang besar, maka Allah Ta'ala memberi kemaafan. Maknanya summa afawna ankum. Afwa ni maknanya padam. Afwa ni maknanya padam. Yang kita doa bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu. Dia kalau kita tengok dari segi kalimah ghufran. Ghufran dengan afwa ni dia ada beza. Dia ada orang kata bezalah. Jadi afwa ni maknanya padam. Afwa ni makna padam. Kalau kata ghufran ni maknanya tutup. Ghufran ni maknanya tutup. Tu sebab tu dia ada dari segi perbezaan. Ada dari segi perbezaan. Baik. Sana tengok. Saya tengok ada saya dobik tu. Dobik. Biasalah kita ni ilmu fil kutub ni lagu ni ya. Bukan ilmu fi sudur. Bukan ilmu fi sudur. Kalau ilmu fi sudur mah Baik.
Jadi sebab tu kita doa kan. Jadi asbab doa ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tu domain tu kena jagalah ha dengan hu tu. Saya dengar dalam Sinar FM. Dalam Sinar FM. Dia mungkin dia silap sebab tu depa baguslah bulan Ramadan kan. Tapi dia kena tanyalah. Dia sebut apa? Dia sebut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Apa mana? Radhiyallahu anha lah. Tidak apalah mungkin kesilapan kan. Maksudnya depa kena tanyalah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni pernah tanya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, kalau kata sekiranya tahulah malam Al-Qadar tu, bila berlaku? Sebab malam Al-Qadar ni malam rahsia Allah Ta'ala. Kalau kata tahulah, contohnya tahu, nak minta apa? Jadi Rasulullah jawab, minta ampun. Rasulullah jawab, minta keampunan. Jadi kita doa antara solat tarawih tu kan. Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun fa'fu anna. Allah ramailah. Engkau suka pula orang yang meminta maaf. Dengan sebab itu maafkanlah aku. Fa'fu anni. Ataupun fa'fu anna. Maafkanlah kami. Jadi ulama syarah lagi. Apa makna afwa? Afwa ni maaf maknanya sapu. Contohnya ada tulisan di whiteboard. Ataupun blackboard. Blackboard atau whiteboard. Apa hitam, apa putih. Ada tulisan. Yang kata afwa ni ialah padam. Padam dengan apa? Padam dengan duster. Padam dengan pemadam tu lah. Ada tulisan padam. Itu makna afwa. Kalau ghufran makna tutup. Contohnya tulisan ada di papan hitam. Maknanya tak padam tulisan, cuma tutup. Cuma tutup. Itu makna ghufran. Jadi nisbah kita yang banyak dosa ni, kalau kata Allah tak padam, jenuh. Bila kata padam, maka jadi bersih. Seolah-olah tak ada apa-apa. Seolah-olah tak ada apa-apa. Maka kata ulama lagi, orang yang bertaubat seperti baru lahir. Maknanya tak ada dosa apa. Sebab tu, di sini ni, walaupun mereka ni buat benda yang Allah Ta'ala sangat murka, pergi sembah patung anak lembu, thumma afawna ankum min ba'di zalik. Kemudian kami, ya Allah memaafkan. Maknanya guna perkataan afwa. Maknanya Allah padam. Allah Ta'ala padam. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Jadi dia kata, kemudian kami maaf daripada kamu, dosa kamu. Kemudian daripada yang demikian itu pergi sembah patung anak lembu. Pergi sembah patung anak lembu tu. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian di hujung ayat tu sambung lagi dia kata, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu syukur akan nikmat kami, ampun atas kamu itu. Jadi hikmah dia ialah Allah Ta'ala nak mereka ni bersyukur. Atas nikmat Allah Ta'ala beri keampunan. Sebab tu sama juga kita. Kita Allah Ta'ala beri kehidupan. Mana panjang umur. Panjang umur. Malah kita kena syukur atas nikmat kehidupan ni. Apa mana tanda kita syukur? Tanda kita syukur ni ialah kita gunakan segala nikmat yang ada pada kita ni, mengabdikan diri kepada Allah. Mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Kesihatan yang telah beri kepada kita, harta telah beri kepada kita, pangkat, jawatan, kedudukan dan sebagainya, hendaklah kita syukur. Syukur bawa kepada apa? Membawa kepada kita cari redha Allah. Bukan mencari kemurkaan Allah. Bukan mencari kemurkaan Allah. Sama juga depa ni. Bila Allah Ta'ala dah ampun dosa apa sebab, Allah Ta'ala nak ampun ni jadi orang yang bersyukur. Bila bersyukur ni membawa kepada taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasul yang diutuskan kepada depa. Diutuskan kepada mereka. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ayat 53. Wa il ataina Musal kitaba wal furqan. Dan ketika kami datang akan Musa itu akan kitab Taurat dan Furqan. Furqan ni makna yang memisahkan. Dan Furqan yakni hukum yang memfarak. Maknanya yang memisahkan antara yang sebenar dan yang batin, yang salah dan halal dan haram. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan kamu dapat hidayah, yakni petunjuk kamu dengannya, dengan
Furqan tu, dengan kitab tu, dengan Taurat tu lah. Daripada dhalalah, yakni sesat. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya sini ialah dan ketika kami datang akan Musa, kami turunkan akan Musa ni akan kitab Taurat. Jadi hikmah Allah Taala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, wal furqan dan furqan, yakni wal furqan. Furqan tu dia tafsir, dia kata hukum yang memfarak, yang memisahkan antara yang sebenar dan yang salah, yang halal, yang haram. Jadi dalam kitab Taurat ni ada yang betul, ada yang salah, petunjuk yang betul dan juga yang salah, yang halal dan juga yang haram. Hikmah dia ialah la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Kamu dapat petunjuk. Dengan kitab Taurat ni daripada dhalalah kesesatan. Jadi bila diturunkan kitab pada Nabi Musa, dia bawa kitab Taurat, apa kena ikutlah kitab tu. Sebab kitab tu sebagai panduan. Sebagai orang kata guide. Sebagai panduan untuk kita ni berada di atas jalan yang lurus. Sebagaimana kita hari ini kena rujuk kepada Quran. Kalau kata dalam mazhab kita 4 lah. Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. 4 benda ni sumber hukum. Maknanya apa-apa yang kita buat mestilah dengan 4 ni. Mesti dengan 4 ni. Sebab tu kita baca ayat awal tadi. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Dan apabila berlaku apa-apa permasalahan ataupun pertelingkahan apa semuanya, farudduhu ila Allah war Rasul. Maka rujuklah kepada Allah dan rujuklah kepada Rasul. Itu maksudnya gitu nah. Baik. Jadi kitab kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat ni ialah nak membawa kepada petunjuk kebenaran, nak menghindarkan depa ni daripada kesesatan. Sebab tu kena ikut. Sebab tu kena ikut. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Sebab tu kita tambah-tambah pula akhir zaman ni, kita jangan lupa satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang mana benar tu benar, supaya kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang mana salah tu salah, warzuqna ijtinabah, supaya kami dapat menjauhinya. Itu di antara doa yang kita kena amal. Minta Allah Taala tunjukkan kepada kita yang mana betul itu betul, supaya kita dapat ikut, dan yang mana salah tu salah, supaya kita dapat jauh, supaya kita dapat tinggalkan. Jadi balik pada tafsir ni, Allah Taala turunkan kepada Nabi Musa kitab iaitu sebagai furqan, yakni memisahkan. Memisahkan benda yang sebenar, benda yang salah, halal dan haram, supaya dapat petunjuk. Itu maksudnya gitu nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi ayat 54. Satu ayat lagi, ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumih, dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya, kaum Nabi Musa yang menyembah ajal. Yang menyembah ajal ni patung anak lembu itulah. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Hai kaum aku, bahawa kamu itu telah zalim kamu akan diri kamu dengan sebab mengambil kamu akan ajal itu, sembah perbuat Tuhan. Jadi Allah Ta'ala bagi habaq dekat Nabi Musa, suruh Nabi Musa bagi tahu dekat ni kaum dia ni, yang buat zalim ni, pergi ambil patung anak lembu ni sebagai Tuhan. Apa pesan Nabi Musa lagi? Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah taubat kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu daripada sembah ajal itu. Maknanya disuruh umat Nabi Musa ni yang sembah patung anak lembu ni bertaubat. Disuruh bertaubat. Jadi bila bab bertaubat ni dia masuk dalam bab syariat. Cuma beza syariat Nabi Musa ni bila kata taubat kena bunuh diri. Kita ni beruntung umat Nabi Muhammad, bila kata taubat tak perlu bunuh diri. Tak perlu bunuh diri. Cuma kita menyesal perbuatan kita, azam tak mau ulang lagi, kemudian kita taubat pada Allah. Taubat kepada Allah. Itu maksudnya. Adapun yang kata taubat zaman Nabi Musa ni, sambung ayat tu, faqtulu anfusakum,
maka bunuh oleh kamu akan diri kamu. Artinya hendaklah bunuh orang yang baik yang tiada menyembah ajal itu, patung anak lembu tu, akan orang yang berdosa yang menyembah ajal. Maksudnya ialah apa ni, syariat pada ketika itu bila kata bertaubat hendaklah bunuh diri. Jadi cara bunuh ni dia tafsir sini, hak yang baik yang tak sembah patung anak lembu ni bunuh orang yang sembah anak patung. Tu maksud dia. Tu maksud dia gitu nak. Baik. Sebab tu dalam Islam kita melarang bunuh diri. Islam mazhab apa? Islam kita mana melarang bunuh diri, tak boleh. Sebab tu nyawa orang Islam ni dihormati. Maknanya dijaga kecuali beberapa kes, iaitu yang pertamanya orang murtad, riddah. Kemudian orang yang dah kahwin berzina, orang yang bunuh orang dengan sengaja. Apa syarat dia lah. Ada beberapa syarat dia. Itu maksudnya gitu dah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata, "Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum." Bermula yang demikian itu, taubat bunuh diri itu terlebih baik bagi kamu pada Tuhan yang menjadi akan kamu, maka memberi taufik ia. Memberi taufik ini kekuatan ia, ya Allah akan kamu bagi kerja yang demikian itu. Jadi maksudnya ialah Allah Ta'ala kata, bermula taubat bunuh diri itu terlebih baik bagi kamu pada Tuhan yang menjadikan akan kamu, maka memberi taufik, beri kekuatan oleh Allah bahawasanya kamu boleh melakukan yang demikian itu, yakni memberi kekuatan untuk bertaubat. Beri kekuatan untuk bertaubat kerana itu lebih baik. Kerana itu lebih baik. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian dia kata lagi, dan suruh ia, ya Allah, akan awan hitam atas kamu supaya tiada kelihatan setengah kamu akan setengah. Jadi sebab bagi rahim. Bagi rahim makna bagi sayanglah ia akan dia, akan orang yang bunuh tu, hingga bunuh daripada kamu seumpama 70,000. Jadi dalam tafsir ni kata, waktu berlaku yang kata bunuh ni bagi orang apa ni yang bertaubat, yang sembah patung anak lembu yang kena bunuh ni, Allah Ta'ala hantarkan awan hitam, maknanya jadi suasana gelap. Bila gelap, hak yang nak bunuh ni dia tak ada rasa sayang, dia bunuh kan. Dia bunuh. Jadi kalau kata cerah, nampak kok masa tengok ni member baik lepas dia tarik apa lah, jadi segala. Jadi rasa sayang tu. Jadi bila gelap, mana tak nampak, maka telah beri kekuatan untuk bunuh. Tu maksudnya gitu dah. Baik, sehingga kan dibunuh, apa ni, dibunuh 70,000. Maknanya bukannya sikit ni semua patung anak lembu ni. Maknanya banyak. Banyak. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Fataba alaikum, maka terima taubat ia. Maka terima taubat ia, ya Allah, atas kamu. Jadi Allah Ta'ala terima taubat. Terima taubat tu pada syariat pada ketika itu dengan cara bunuh. Dengan cara bunuh. Innahu huwat tawwabur rahim. Bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala ialah Tuhan menerima taubat lagi kasih sayang hamba. Jadi Allah Ta'ala ni maha penerima taubat lagi maha kasih sayang. Sebab tu kesimpulan dalam bab ni, maknanya kalau kita kait dengan suasana kita hari ni, dosa kita ni memang ada lah. Kata nama anak Adam biasa ni, dosa ni mesti ada. Cumanya berat dengan ringan, tebal dengan nipis. Yang tu ya, besar dengan kecil. Dosa ni mesti ada. Kemudian kata ulama, cara kita nak basuh dosa kita di atas dunia ni ialah dengan bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap daripada anak Adam ni tidak terlepas daripada melakukan salah dan silap, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, ialah bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kata kita tak taubat di atas dunia, kita mati dalam keadaan mengekalkan dosa, yang layak membasuh dosa kita di hari akhirat ialah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kesempatan umur yang ada pada kita hari ini, maknanya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Baik, habis tu. Kemudian tanda situ nanti kita akan sambung ayat 55. Wa idh qultum ya Musa. Sambung tu. Wallahu a'lam. Tanda itu nak tanya tak?
Ada nak tanya tak? Soalan tak? Ada tak? Ada kawan siapa yang nak tanya Ustaz ni? Ada nak tanya. Soalan. Ya. Silakan. Tak ada. Kalau kita duduk dalam Zoom macam ni, kita boleh direct tu dengan Ustaz. Betul lah. Itu kena tulis sikit lah. Kita nak tunggu depan Ustaz. Ini direct terus. Betul lah. Ada harap tanya. Tak ada. Kelebihannya. Ustaz, kelebihannya betul tu lah. Apa Ustaz, kita panggil Syekh Zaini lah Ustaz. Boleh. Boleh nak panggil. Ustaz tolong buat macam ni kat dia. Dia ada orang dia boleh. Ada orang dia boleh buat. Dia buat live hello tu tengok. Dia Facebook. Dia buat pakai Facebook. Yang ni pun boleh kot kalau ni download kat payah pun. Tak ya. Ini Alhamdulillah Ustaz, tak ada gangguan. Okey ya. Elok sudah lancar saja. Alhamdulillah. Depa yang tak dengar tu saya pun tak tekan tu. Kan macam mana? Sila. Mungkin sebab dia kali pertama nak buka mic, audio. Minggu depan okey tu. Tu poster lawa belakang. Alhamdulillah. Tu lah. Kena gaya pakai baju hijau ni. Gaya baju hijau lah. Itulah Ustaz. Hari Jumaat. Tu lah. Tu tak ada apa lah. Tak ada apa tutup doa tu. Okey. Ada soalan tu Ustaz Mirah tu untuk bertanya? Sambil buat kerja, sambil dengar. Sambil buat kerja, sambil dengar siapa dia. Baik tu. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Nak hampir 60 orang juga dan 58 yang bersiaran. Alhamdulillah. Okey tu. Ramai Alhamdulillah. Nak tanya lagi ya? Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس الكورونا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Syukur kita pagi ni kita dapat bersiaran dengan lancar tanpa Ya, saya dulu Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima Okey, sama-sama. Okey. Yang lain kalau nak ucap terima kasih boleh on mic. Aku nak ucap terima kasih kat Ustaz dia tu. Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Dari umat manusia. Okey, apa ada jasa kuasa awam muslimin saja tinggal dalam grup lagi sebab kita ada meeting ni. Yang boleh keluar ya. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Allah minggu depan kita tak Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mak panjang. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih. Tak keluar pun tak kerti ke mana. Stop video kan. Keluar. Sama-sama.
Hati balik. Masa dapat. Kita nak rehat dulu ke? Nak sambung ke? JK. Sambung je lah. Sambung je lah. Sikit je kan. Penting. Macam mana? Kau pukul 11 suku. Sebab blok lu. Buat kenapa? Insya Allah kita masuk main lihat. End dulu gitu. Lepas tu kita masuk late. Sebelah suku lah. Kita masuk late. Ada apa? Pada.